Assalamualaikum, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa happy, sentiasa ceria dengan family, dengan kawan-kawan, dengan siapa sajalah yang ada dengan anda semua. Okay, saya dekat training center MFM Securities. Dekat belakang ni nampak tak ada baju-baju MFM seperti ni. Ini semuanya koleksi baju-baju yang ataupun souvenir daripada MFM Securities. Okey, saya nak berkongsi lah tentang bisnes ni. Okey, kita baru lepas PKP dan sebelum PKP ni dan juga lockdown ni kita ada banyak kekangan-kekangan yang kita hadapi lah. Okey, dan sebenarnya bisnes ni adalah satu benda yang tough, yang susah kalau tak pandai manage. Saya nak sentuh tentang bisnes yang kalau kita buat yang lebih kepada servis. Contohnya apa? Contoh macam ejen insurans, apa lagi, unit trust consultant, macam bidang saya adalah bidang affiliate IBs, lagi apa lagi, kalau you seorang peniaga apa, penapis air, kowe ke kuku ke, and then you memang jadi ejen jual produk barangan, apa-apa je lah. Sebab saya yakin mereka yang mulakan bisnes yang macam ni kebanyakannya mereka yang muda, yang start memang tak ada modal. Lepas tu kita nak gain modal daripada bisnes macam ni. Dan lagi satu kebaikannya pula yang saya tengok, kebaikannya bisnes macam ni dia tak perlukan modal yang besar. Maksudnya macam saya sendiri, saya memang tak suka bawa barang. Saya tak suka bawa barang, maksudnya nak simpan barang ke tak suka. Tapi saya suka ataupun saya lebih memilih servicing bisnes macam ni. Maksudnya kita bagi, macam saya, kita bagi share knowledge pasal trading. Lepas tu kita akan buat team, networking. Ada pro and con dia. Dia punya kelebihan dia tak adalah barang yang kita bawa, tapi dari segi idea, sales, marketing dan juga kreativiti dalam nak membina team tu kena ada. Sebab benda-benda ni yang akan mempengaruhi tim kita. Okey, bukan saya nak share pasal benda tu. Saya nak share pasal tahun pertama kita berniaga ni. Tahun pertama kita berniaga, saya pasti dekat luar tu ramai orang yang contohlah lepas ada degree ke, lepas belajar, kalau sebut je nak buat bisnes, mesti family akan rasa macam kau ni penat-penat belajar tinggi-tinggi nak buat bisnes pula lah. Lagi-lagi bisnes yang macam ni lah. Jadi ejen insurans ke, jadi unit consultant, jadi IB yang memang tak ada office dan memang nampak di mata family kita macam bukan bisnes. Saya faham orang Melayu kita ni kalau bisnes dia kata mesti ada kedai. Dulu popular kan, dulu macam dulu kalau buka bisnes nak buka kedai Robi lah, itu baru bisnes. Kedai makan, lepas tu buka cyber cafe, yang tu baru bisnes nampak. Tapi sekarang ni saya rasa dah berubah. Duduk dekat rumah pun sebenarnya boleh create bisnes online, tak ada masalah. Tak ada masalah, benda tu bukan lagi isu. Tapi untuk family mungkin ada persepsi yang mengatakan kau belajar tinggi-tinggi nak buat bisnes, macam tak berbaloi lah belajar tinggi-tinggi. Mungkin family kita tak faham. Bukanlah kerja kita bukan nak memahamkan diorang, tapi kerja kita nak membuktikan bahawa kita boleh bantu diorang. Okey. Kenapa dia tak support? Kenapa family tak support? Sebab yang pertama sekali, kadang-kadang kita juga ni tak bersungguh. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh, katalah nama dia Ali. Ali ni dia nak jadi IB. Dia jadi IB dekat MFM. Okey, dia jadi IB dekat MFM dan dia decide nak buat full time IB, dan berhajat untuk bantu family. Baguslah. Itu satu benda yang bagus. Dan pada permulaannya family tak support sebab family kita bukanlah terlibat dalam bidang ni, sebab dia tak tahu apa-apa. Dan jangan salahkan family. Tugas kita nak buktikan yang kita boleh bantu family. Cuma Ali ni satu masalah dia tak bersungguh. Kalau perasan kenapa dekat luar kadang-kadang
Contohlah yang saya rasa agak galat sekali bila dah setahun jadi IB ke, dah setahun jadi contohlah jadi ejen takaful ke, full time still lagi minta duit mak ayah, masih lagi pinjam duit mak ayah. Itu masalah kita. Kalau perasan mak ayah ni sayang kita, mana dia mak ayah tak sayang anak-anak? Mesti semua orang sayang. Tapi kalau dia tengok anak dia setiap bulan pinjam minta duit kat dia, dia bagi, tak ada masalah, dia akan bagi. Apa perasaan dia? Korang fikir tak, kalau mak ayah kita pinjam dia mak ayah hari setiap bulan, dia memang bagi, tak ada masalah. Cuma dia akan fikir, anak aku ni betul ke buat bisnes? Dia punya bisnes dia okey ke tak okey? Dia akan fikir benda yang dia rasa kesian dengan anak-anak dia. Dah makan ke belum? Kalau kita pinjam duit mak ayah, maksudnya kita memang tak ada duit. Dan bila kita tak ada duit, adakah satu masalah kepada mak ayah kita? Dan juga dia akan fikir, anak aku ni Ali ni macam mana dekat KL tu, ada ke duit nak makan, setiap bulan pinjam aku. Sebab itulah dia kata jangan buat bisnes, sebab Ali itu sendiri memberikan persepsi yang negatif kepada mak ayah dia, yang dia memang lambat, dia memang kata apa, dia memang susah nak buat bisnes sebab dia tak bersungguh. Ramai orang tak bersungguh, itu je. Jadi nasihat saya, tahun pertama ialah tahun kita punya tahun struggle lah, tahun struggle, buat yang terbaik. Contohlah nak jadi IB kan, jangan jadi IB sekadar tak apalah aku jadi IB sekadar dapat duit beli top up, apa lagi, dapat duit bayar kereta, cukup lah. Jangan, sebab alang-alang dah buat, bagi saya alang-alang dah buat betul-betul. Kalau alang bahasa sikit, betul saya buat simple. Buat betul-betul. Bila kita buat betul-betul, ini yang berlaku kalau kita boleh bagi duit mak ayah setiap bulan, katalah kita bagi dalam 500 ke 1000 setiap bulan, apa perasaan mak ayah? Apa yang dia fikir? Dia fikir apa? Dia fikir, Ali ni boleh bagi aku setiap bulan 500, mesti dah dia punya bisnes ni okey kan. Dia akan fikir yang bagus lah. Sebab kalau dia boleh bagi mak ayah dia makan, boleh bagi mak ayah dia duit, dia mesti ada duit kat situ. Dan mak ayah dia pula akan rasa seronok dan akan mendoakan Ali ni supaya dia punya bisnes akan lebih grow. Dan doa tu yang penting. Jadi buatlah betul-betul. Tahun pertama ke, janganlah nak sekadar buat betul-betul, dan buktikan kepada mak ayah yang kita ni bersungguh. Dan bila kita boleh bagi pada mak ayah, adakah dia akan halang kita buat bisnes? Dia takkan halang kita. Dia support lagi kita, sebab dia tahu kalau anak dia boleh bagi dia duit, insya-Allah anak dia ada duit untuk makan. Dan benda itulah yang menyebabkan kita punya bisnes makin lama makin rancak. Bukan rancak berdosa, makin rancak berbisnes. Sebab kita dah bantu, kita dah bagi ibu duit. Mak ayah ni ibu duit tau. Kalau kita bagi mak ayah duit, lagi banyak kita akan dapat rezeki. Jadi untuk anda yang jadi IB ke, yang buat bisnes takaful ke, buat bisnes apa-apa pun, ingat tahun pertama tu kena balun, kena pukul, kena balun betul-betul, supaya kita boleh prepare, kita boleh bagi duit kepada mak ayah setiap bulan. Sebab doa mereka tu sangat penting, dan sebenarnya kita dah jaga ibu duit. Inilah benda yang akan membuatkan kita makin berjaya, sebab kita bantu orang yang paling kita sayang, dan mereka yang paling jaga kita daripada kecil sampai besar. Jadi ingat buat bisnes, jadi IB ke, kena ada purpose. Pastikan tahun pertama tu buat betul-betul, supaya nanti bila kita masuk tahun kedua, kita tak menyusahkan orang lain, lagi-lagi mak ayah. Dan persepsi orang dekat luar yang tengok kita akan lebih positif, dan ramai yang akan follow kita sebab tahu kita ada passion, kita ada fokus, dan juga kita ada
direction yang betul untuk bantu family dan juga bantu semua orang. Jadi kepada semua IB dekat luar, jangan jadi sekadar IB saja. Jadilah seorang usahawan dan tahu apa yang anda nak, sebab bukan anda seorang je berkorban, family kita pun berkorban. Jadi appreciate dan juga raikanlah orang lain, sebab kejayaan kita bukan kejayaan kita seorang. Raikan dengan ramai orang, dan inilah benda yang sepatutnya kita buat untuk kita lebih berjaya, dan juga akan pastikan kita akan sentiasa dapat doa daripada mak ayah. Okey, pastikan buat betul-betul, jangan malas-malas, dan jangan buat sekadar buat. Bagi duit kepada mak ayah setiap bulan, supaya kita jaga ibu duit dan sentiasa mak ayah mendoakan kita. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.